السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada hari ini kita dapat meneruskan durus Ramadan yang diadakan setiap hari di Masjid Negeri Arau Perlis, yang mana pada hari ini diberikan peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit maklumat. Mudah-mudahan ada ilmu, kefahaman yang bermanfaat yang boleh kita kongsi pada kesempatan kali ini. Oleh kerana kita berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang sinonim, akrab, dekat dengan Al-Quran. Pada bulan ini kita melihat umat Islam berlumba-lumba, bersungguh-sungguh berusaha untuk membaca, lebih utama ataupun lebih besar daripada itu, mengkhatamkan sebanyak mungkin Al-Quran pada bulan ini. Ini selaras dan selari dengan tuntutan sunnah. Memang banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang diisinya bulan ini dengan Al-Quran. Jadi saya mengambil peluang bulan ini, bulan Al-Quran, diturunkan Al-Quran, dan Nabi banyak bertadarus Al-Quran pada bulan ini. Kita ambil durus kita ini berhubung dengan tema Al-Quran yang ada kaitan dengan Al-Quran. Tuan-tuan, di samping kita disuruh membaca Al-Quran, kita juga ada satu lagi tanggungjawab yang juga penting, memahami Al-Quran. Bukan sahaja kita baca itu satu tuntutan. Peringkat yang kedua, setelah kita membacanya dengan baik, kita cuba memahami makna dan juga suruhan dan perintah yang ada dalam Al-Quran. Maksud dia, perintah dia, suruhan dia, larangan dia, kita cuba. Paling mudah kita beli terjemahan Al-Quran. Beli yang ada terjemahan tu, di samping kita baca, kita tengok apa makna dia. Tuan-tuan, mukjizat Al-Quran ni salah satunya berhubung dengan bahasa lah, lughah. Sebab itu apabila kita tengok keistimewaan, kehebatan, ketinggian Al-Quran itu pada bahasa dia, sesuai dengan zaman ketika itu, yang mana antara perkara besar zaman Nabi itu adalah bahasa lah. Lepas itu kita akan tengok syair-syair Arab, pensyair-pensyair Arab ni sangat terkenal. Tuan-tuan mungkin pernah dengar nama sahabat Sayyidina Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ni dia salah seorang daripada tokoh bahasa syair Arab ni pada zaman jahiliyah. Kemudian dia masuk Islam. Dia antara tokoh syair yang bela Nabi dari sudut bahasa ni lah. Jadi bila orang kata dekat Nabi, dia karang syair, dia pertahankan Nabi.
Jadi bahasa ni memang antara mukjizat Al-Quran. Jadi dalam kesempatan ringkas ini, insya-Allah dalam durus Ramadan yang kita adakan ini, saya nak ambil beberapa perkataan di dalam Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama, tetapi dia ada perbezaan dari sudut istilahnya itu. Contoh, kita nak pilih sekali lagi. Dalam bahasa Arab, bila kita translate dalam bahasa Melayu, makna dia sama. Tetapi dari sudut maksud penggunaan itu beza. Sebagai contoh, ini dia kata kayanya bahasa Al-Quran. Bahasa Arab tu sendirilah, kan? Sehingga kan apabila jin mendengar Al-Quran, mereka beriman. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusyd. Kami mendengar Al-Quran, kata jin dalam surah jin. Dalam Quran ada surah nama jin, Al-Jin, surah Al-Jin. Quran kata dalam surah jin tu, jin sebut inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sangat ajib. Dan mereka beriman. Ada sebahagian jin ni, jin yang beriman. Sebab itu kita kata ada di kalangan jin yang muslim, mukmin. Sebahagiannya beriman apabila mendengar bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita tengok, jin pun memang diturunkan kepada mereka Al-Quran. Mereka juga wajib beriman dengan Al-Quran. Jadi sebab itu kalau boleh kita sebagai umat Nabi ni ambil masa kita memahami Al-Quran. Okey. Apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dari sudut makna yang sama tetapi penggunaan atau istilahnya berbeza. Sebagai contoh, di dalam bahasa Arab, bila kita nak kata duduk ni daripada perkataan Arab yang berbunyi qa'ada atau jalasa. Bahasa Arab ni kalau kita nak kata duduk, daripada perkataan qa'ada atau jalasa. Sebab itu sit, tempat duduk ni kita panggil apa? Maq'ad. Maq'ad yang tuan-tuan dengar hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. Sesiapa yang berbohong di atas nama aku, berdusta, mereka hadis palsu, membaca hadis palsu, falyatabawwa, maka tersedialah atau siaplah tempat untuknya. Maq'ad, maq'ad ni tempat duduk. Macam kita naik bas, naik kapal terbang, seat, S-E-A-T, seat tu, tempat duduk tu bahasa Arab maq'ad, seat, seat tempat duduk kan. Satu lagi dalam bahasa Arab ni, bila kita nak sebut duduk, kita boleh sebut dalam perkataan jalasa. Pasal tu dalam bahasa Melayu dia guna apa dia? Majlis. Majlis tu ambil daripada word Arab lah. Maksudnya tempat kita duduk. Kita bermajlis kan? Majlis ni maksud kita mari duduk lah. Okey. Al-Quran ada dua-dua perkataan itu. Al-Quran guna qa'ada, duduk. Al-Quran juga guna jalasa, duduk. Kalau kita baca terjemahan, qa'ada duduk, jalasa duduk, kita tak nampak perbezaan. Kita tak nampak apa belainnya. Kalau guna qa'ada, apa makna dia? Kalau guna jalasa ni, apa makna dia? Sebab kalau terjemah, duduk. Kita boleh kata ijlis, hang duduk. Atau kita boleh juga guna uq'ud, duduk. Duduk tu duduk, ijlis, uq'ud, duduk. Tapi dalam bahasa Arab atau dalam penggunaan Al-Quran ni dia ada beza.
Itu yang kita nak kongsi dengan tuan-tuan tu. Kita nak ambil 2-3 perkataan. So nanti bila tuan-tuan baca sampai pada perkataan itu, kalimah itu, word itu, tuan-tuan tahu maknanya secara tepat ataupun apa makna yang nak disampaikan. Sebagai contoh, dia sebut di sini perkataan qa'ada dengan jalasa ni dia berbeza kerana satu, bila kita sebut qa'ada, qu'ud, al-qu'ud, dia merujuk kepada duduk yang lama. Duduk yang lama atau selama-lamanya. Okey, sekali lagi kita bagi contoh ayat Quran mana yang kata macam tu. Satu lagi, kalau kita guna jalasa al-julus, duduk tapi duduk yang sementara. Itu dari sudut beza satu. Maksudnya kalau kita guna perkataan qu'ud, duduk yang lama, duduk yang panjang, duduk yang selama-lamanya. Tapi kalau guna ijlis, julus, jalasa, duduk juga, tapi duduk yang sementara. Okey, nampak? Baik, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang duduk ni. Menyebut tentang duduk ni pada beberapa tempat. Sebagai contoh, sebagai contoh. Okey. Dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur ayat 60. Dalam surah An-Nur ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala guna perkataan qa'ada. Ayat dia berbunyi wal qawa'idu minan nisa, dan wanita-wanita tua yang telah. Qa'ada di situ bermaksud putus haid. Dia guna perkataan wanita-wanita yang kita boleh kata duduk wanita qawa'id, wanita-wanita yang duduk, wanita-wanita yang telah putus haid. Sebab perkataan yang kita kata tadi, qa'ada tu, wal qawa'idu minan nisa, wanita-wanita yang telah monopause. Apa kita boleh faham? Monopause ni, putus haid ni merujuk kepada apa? Bila satu orang wanita itu telah putus haid untuk setahun, 2 tahun, selama-lamanya. Itu word dia guna tu. Yang Quran guna wal qawa'idu minan nisa, wanita-wanita yang telah putus haid, yang telah menopause, merujuk kepada perkara tersebut berlaku dengan makna buat selama-lamanya. Pasal itu wanita bila dia sampai satu tempoh, dia telah dianggap menopause atau putus haid ni, dia putus selama-lamanya. Sampailah, pasal itu kita ada hukum khas. Bagi wanita yang putus haid ni, dia ada hukum lain pula. Dari sudut aurat dia ada perbincangan, dari sudut tempoh iddah bagi wanita yang tak ada haid dan sebagainya ni. Kerana benda ini benda yang berlaku buat selama-lamanya. Itu apa yang kita boleh tengok penggunaan perkataan qa'ada dalam surah An-Nur ayat 60. Kan monopause ni dia mai tahun ni dia jadi, tahun depan dia mai balik. Tak. Putus itu putus terus ya. Kan? Tak ada tu kira tak ada terus ya. Kan? Lepas itu orang yang monopause ni contoh umur 60 70, bila dia dah berhenti, dia akan berhenti buat selama-lamanya. Itu sebagai contoh kan. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang syurga. Syurga dia guna perkataan apa? Duduk di syurga. Bila nak sebut tentang syurga, duduk dalam syurga, dia guna perkataan maq'ad. Sebab apa? Syurga ni ada tempoh berapa lama tuan-tuan duduk? Berapa lama tuan-tuan masuk dalam syurga? Berapa lama tuan-tuan menghuni syurga? Duduk dalam syurga ni lama mana? 3 tahun? Lepas tu keluar balik 5 tahun? Satu penggal pilihan raya? Berapa lama tuan-tuan duduk? Forever. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Sebab itu tuan-tuan tengok Allah menyebut dalam surah Al-Qamar ayat yang terakhir. Dalam surah Al-Qamar ayat yang terakhir Allah kata fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
Di tempat yang sungguh bahagia. Di tempat yang sungguh bahagia tu merujuk kepada di tempat yang paling bahagia di sisi Tuhan, inda malikin muqtadir, di sisi Tuhan yang menguasai, malik, segala-galanya, muqtadir, yang maha berkuasa melakukan sekehendaknya. Jadi fi maq'adin sidqa, di tempat yang sungguh bahagia, merujuk kepada syurga. Dia guna word apa? Perkataan yang digunakan oleh Al-Quran, maq'ad. Sebab maq'ad ni maksud apa? Maq'ad maksudnya selama-lamanya, duduk yang selama-lamanya. Duduk yang selama-lamanya sesuai dengan syurga. Kerana syurga itu bila kita masuk, kita tidak akan keluar dan binasa buat selama-lamanya. Nampak? Jadi bila kita faham dia punya penggunaan tu, dia punya istilah tu, dari sudut bahasa tu maksud dia apa, bila kita baca, kita akan rasa zauq dia. Kita akan rasa lebih sampai mesej tu. Bila Quran kata fi maq'adis sidq, di tempat yang paling bahagia. Kenapa dia guna maq'ad? Kerana kita bila masuk syurga, kita duduk selama-lamanya. Nampak? Selama-lamanya. Dia tak guna majlis. Majlis ni tak lama. Majlis ni ada majlis lama. Dia tak hampir berapa lama majlis tu? Ada dekat-dekat 30 tahun. Tak panggil majlis 30 tahun lah. Majlis ni semua berbentuk temporary, ringkas. Majlis berbuka puasa, orang tak ada. Majlis buka puasa sambung langsung, tak ada. Tak balik lagi pok hang ni, dia kata pi majlis buka puasa ni. Pi tengok majlis lain kot. Majlis ni maksudnya sementara. Jadi dia tak kata majlis, dia kata maq'ad. Itu antara contoh kan. Nampak? Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita tengok satu lagi yang Quran guna perkataan qa'ada. Satu lagi perkataan yang Quran guna qa'ada. Apa dia? Malaikat. Malaikat duduk seakan lama. Malaikat ni bila kita lahir, dia mai kat kita. Lepas tu bila dia pi, dia ada cuti raya tak? Dia ada cuti tahun tak? Malaikat ada MC tak? Kalau ada, seronok kita. Raya kita jadi sakal lah kan. Puasa nampak tertib elok, puasa nampak bagus. Mai raya, tu dia punya sakal. Dia kata pasal apa? Malam malaikat cuti ni 3 hari ni kan. Kita hari raya nanti ada hari buruh kan. Ahad tu hari buruh. Malaikat cuti tak hari buruh? Malaikat pun buruh kan. Cuti tak? Malaikat tak cuti. Malaikat ni bila dia mari dengan kita, dia akan duduk selama-lamanya sampailah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Tuan-tuan bisa dengar tak malaikat raqibun atid? Tengok dalam ayat mana? Tuan-tuan tengok di dalam surah Qaf. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok surah Qaf. Surah Qaf ayat 17. Anil yamin wa anil shimal qa'id. Nampak? Allah kata anil yamin. Yamin, kanan. Lagi wa anil shimal, kiri. Ada satu tok syekh mana tak tahu, pagi tadi saya duduk tengok Facebook, depa hantar video. Ada satu tok syekh umur 80 tahun, malaikat dah retired. Malaikat retired. Dia umur 80, malaikat retired. Malaikat dah tak catat dah dosa dia. Malaikat catat tu umur dia sampai umur 80. Lepas sampai 80, malaikat resign. Malaikat kata, hang nak buat apa pun, hang buatlah ikut suka hang. Aku dah tak tulis dah, buku dah tutup dah. Ada dalam video. Tok Syekh tu lah yang sehari dua yang tuan-tuan duk dengar tu. Yang mereka nak bagi tak apa, kita sambung bulan puasa tak boleh kata kan. Okay. Tahu mana dia? Anil yamini wa anil shimal. Di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Qa'id. Nampak? Qa'id. Anil yamin wa anil shimal. Satu malaikat belah kanan, satu malaikat belah kiri.
Qa'id. Surah Qaf ayat 17. Balik buka tengok. Qa'id artinya duduk. Duduk macam mana? Dia duduk, dia tulis, dia catat, dia tengok, dia ikut, dia perhati, dia dengar. Semua yang kita buat bermula daripada kita hidup sampailah kita mati, baru dia tinggal. Every single thing yang kita buat tu, tang mana pun, semua. Ma yalfidu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tak keluar sepatah perkataan melainkan malaikat tulis. Pasal dia senantiasa duduk dengan kita. Pasal itu tuan-tuan, kalau kita boleh lari daripada pandangan, penglihatan, pantauan, monetize daripada malaikat ni, kita boleh buat jahat. Kan? Bila kita nak buat jahat, kita tutup pintu, kita tutup tingkap, kita tutup lampu, kita tutup segala tutup kan. Kita tak mau bagi orang nampak. Satu lagi kita lupa tutup malaikat. Kan? Pasal tu dia kata bila kita nak buat jahat, kita masuk dalam bilik ayah. Pasal malaikat tak masuk. Akal jenuh. Nampak? Okey. Itu apa yang boleh kita ambil. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Kita ambil pula perkataan yang kedua. Sehari kita ambil 2-3 perkataan cukup lah. Kan? Tiap-tiap hari Selasa kita ambil 1-2 perkataan, kan? Dapat 10-12 perkataan pun besar lah, kan? Perkataan yang kedua, yang kita boleh tengok yang Al-Quran guna ialah perkataan hidup dalam bahasa Arab. Kita boleh guna dua contoh dua. Antaranya satu, al-hayah. Kan? Hayat, orang Melayu guna hayat. Selagi hayat dikandung badan. Perkataan Arab tu hayah. Wa mal hayatud dunya. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan penipuan dan permainan. Lagi satu, ma'asya. Ma'asya, ma'isyatan. Juga kalau tuan-tuan jumpa perkataan al-hayah dengan perkataan ma'asya, dua-dua kalimah itu membawa maksud hidup, kehidupan. Tapi macam saya kata tadi, makna saja sama, tapi penggunaan dia tak sama. Sebagai contoh, apa dia kata di sini? Perkataan al-hayah dan ma'asya, secara maknanya kedua-dua perkataan word ini membawa maksud kehidupan, tetapi sebenarnya ada beza. Perkataan yang paling banyak Quran guna al-hayah. Okey, poin nombor 1, antara al-hayah dengan ma'asya, dua-dua maksud kehidupan. Poin nombor 2, al-hayah lebih kerap digunakan daripada ma'asya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, dia kata apa? Dia kata perkataan ma'asya sangat kurang digunakan di dalam Al-Quran, hanya beberapa kali sahaja. Nampak? Okey. Perbezaan dia. Okey, perbezaan dia apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan al-hayah, dia merujuk kepada kehidupan yang berbentuk melalaikan, kehidupan yang bentuk melekakan, kehidupan yang menipu dan menjauh daripada pencipta. Nampak? Bila guna perkataan al-hayah, kehidupan yang buruk, kehidupan yang menipu, melalaikan, melekakan, menjauhkan kita daripada Allah, guna perkataan itu. Pasal itu kita akan tengok tadi dalam ayat yang saya kata tadi, ayat Al-An'am 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia, al-hayah, dia tak guna ma'asya. Tengok, tak digunakan ma'asya. Ma'asya pun hidup juga. Nampak? Perasan tak? Itu yang kata halusnya bahasa Arab Al-Quran tu. Okey, manakala perkataan ma'asya menunjukkan kehidupan dunia, untuk apa? Lafaz ma'asya menunjukkan kita mesti berusaha untuk kehidupan dunia, bukan hanya untuk beribadah. Maksudnya kehidupan ma'asya ni kehidupan untuk kita berusaha. Pasal tu ma'asya ni bila kita sebut kehidupan
dunia yang merangkumi makan minum. Pasal itu Quran kata wa ja'alnan nahara ma'asha. Kehidupan ma'asha ni kehidupan yang kami jadikan siang itu untuk hidup. Maksudnya hidup dalam arti kata kita usaha untuk kerja, kita usaha untuk cari makan, kita usaha untuk ibadah, kita tak meminta-minta, hidup yang lebih bermanfaat, hidup yang lebih bermakna. Itu pasal itu Quran kata dalam Al-Quran wa ja'alnan nahara ma'asha, kami jadikan siang itu sebagai kehidupan. Dalam surah An-Naba dia tak guna hayah, dia guna ma'asha, artinya aish, kehidupan yang apa? Kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang lebih baik. Kan? Sebab itu Nabi doa apa? Allahumma la'ish, ya Allah tidak adalah kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Kan? Jadi itu perbezaan dia, perbezaan dia. Okey. Dan yang terakhir kalau kita boleh ambil satu lagi, perkataan imra'ah dengan az-zawj. Perkataan imra'ah dengan az-zawj. Imra'ah dengan az-zawj ni terjemahan sepintas lalu maksud dia isteri. Imra'ah isteri, az-zawj juga bermaksud isteri. Nampak? Okey. Kita tengok apa yang disebut oleh para ulama. Okey. Kalau mengikut sebahagian ulama seperti Dr. Fadl Hasan Abbas ni, dia kata apa? Dia kata kalaulah imra'ah, perkataan imra'ah merujuk kepada mana-mana wanita, sama ada isteri ataupun bukan. Itu juga kalau dia sebut imra'ah, dia boleh terjemah isteri dan dia juga boleh terjemah sebagai wanita. Tetapi kalau digunakan perkataan zauj, dia merujuk sama ada suami ataupun isteri. Jadi az-zauj lebih khusus daripada imra'ah. Sebab itu perkataan Arab bila kita nak kata ini suami saya, zauj, zauji, suami saya. Kalau isteri saya, sebenarnya dalam bahasa Arab ni zaujah. Isteri itu zaujah. Boleh juga zauj juga maksudnya suami atau isteri. Kan? Pasal itu bila kita nak kahwin kita kata uzawwijuka, aku kahwinkan. Artinya dia jadi isteri atau suami kita. Okey. Lepas tu kita tengok pula rincian dia. Okey? Sebahagian ulama mengatakan sekiranya digunakan perkataan az-zawj, dia merujuk kepada, tadi kita kata az-zawj pun isteri, imra'ah pun isteri, tapi ada beza dia tang mana? Salah satunya bila digunakan az-zawj, ia merujuk kepada makna isteri yang sempurna, isteri yang bahagia, isteri yang boleh beranak. Zauj ni isteri yang membahagiakan, isteri yang menyempurnakan, isteri yang boleh melahirkan zuriat. Kita panggil az-zauj. Itu penggunaan dia. Manakala imra'ah, kalau dia guna imra'ah, isteri juga, tapi isteri yang tidak mencapai kesempurnaan. Boleh jadi isteri itu bawa bahagia, boleh jadi sengsara. Kalau dia guna zauj, kalau imra'ah ni tak tentu lagi. Tu maksud dia. Boleh jadi imra'ah ni isteri yang tidak memberikan anak. Imra'ah tu bini juga, tapi bini yang ada kekurangan. Jadi word tu ada makna tu. Kan? Sebagai contoh, tengok sebagai contoh. Nabi Zakaria, dia nak bagi tahu kata bini dia tu tak boleh beranak, dia guna zauj ke imra'ah. Ni teka-teki di bulan Ramadan. Nabi Zakaria kan tak ada anak. Umur dia 100 tahun tak ada anak. Bini dia mandul. Dia doa, last sekali Tuhan bagi Yahya kan. Tapi
Nabi Zakaria ni dia tak ada anak pasal bini dia mandul. Kita kata tadi kalau bini tu mandul, Quran akan guna perkataan apa? Zauj ke imra'ah? Kalau boleh jawab, tuan-tuan boleh buka puasa awal. Tapi kena gantilah. Zauj ke imra'ah? Tengok. Bila kita baca, kalau kita tengok tuan-tuan, kalau kita terjemah dan surah Maryam, tuan-tuan balik tengok. Surah Maryam kalau baca terjemahan dia tak syok. Pasal word tu dia sama. Tengoklah. Dan sesungguhnya aku berasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agamaku sepeninggalanku, dan isteriku pula seorang yang mandul. Nah, isteriku seorang yang mandul. Kalau tengok ayat tu, dia tak guna zauj, dia guna imraati. Kalau tuan-tuan tengok teks Arab, wa kanat imraati, wa kanat imraati, dia tak kata zauji, dia tak kata zauji, zaujati, dia guna imraati. Pasal apa? Pasal imraati merujuk kepada isteri yang kurang sempurna, salah satunya isteri yang mandul. Nah, word tu ada makna. Jadi bila kita baca, kalau kita tak tengok terjemahan, kita baca ayat wa kanat imraati, dan adalah isteriku, imraah, maksudnya isteri dia ada problem. Apa dia? Akir, mandul. Mandul. Jadi tak boleh guna zauj. Zauj artinya apa? Isteri yang sempurna, isteri yang boleh beranak. Jadi penggunaan yang tepat adalah imraah. Itu sebagai contoh, sebagai contoh. Nampak? Nampak? Kemudian kita tengok pula isteri yang sempurna yang boleh beranak. Imraah ke zauj? Imraah ke zauj? Zauj lah. Sebagai contoh tuan-tuan tengok. Dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala cerita apabila Nabi Zakaria bagi tahu kata dia tak ada anak apa semua, Allah kata apa? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu. Nampak? Dan kami memperkenankan doanya, dan kami kurniakan kepada Zakaria anak, iaitu Yahya, dan kami perelokkan. Nampak? Mula tadi Zakaria kata isteri dia mandul, imraah. Lepas tu Quran kata isteri dia boleh beranak. Guna apa? Zauj. Tengok tu. Wa aslahna lahu zaujahu. Perkataan yang digunakan zaujahu, bukan imra'atahu. Pasal apa? Pasal isteri dia dah boleh beranak. Isteri dia dah sempurna. Bila isteri dia sempurna, masa tak boleh beranak tadi imra'ah. Bila dah Tuhan bagi dia mengandung Yahya, Tuhan guna perkataan zaujah. Isteri yang sempurna. Tengok ada beza tu. Walaupun dua-dua kalau terjemah isteri. Yang nu imraah pun isteri, zaujah pun isteri. Tapi imraah nu isteri yang kurang sempurna, zaujah ni isteri yang dah sempurna. Nampak? Ada beza dia. Wallahu taala a'lam. Nampak? Satu lagi, isteri, kalau guna isteri dia mesti beriman dengan bagus. Kalau imraah ni yang tak bagus, yang tak beriman, ingat, zauj beriman. Pasal tu kalau bini kita bagus, kita kata apa? Hang ni zauj, hang jaga-jaga, jangan jadi imraah. Dia tak dengar dulu Ramadan, dia tak apa pula zauj imraah ni, kan? Dia mungkin pergi kelas bahasa Arab saja. Jadi dia kata, abang, zauj pun bini, imraah pun bini. Dah. Itulah hang pergi kelas bahasa Arab je, hang kena main dulu juga. Zauj, isteri yang beriman, akhlak dia bagus, membahagiakan suami. Imraah, isteri yang tak bagus, isteri yang tak beriman. Sebab itu Quran bila dia sebut isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, dia guna imraah. Isteri Nabi Lut beriman ke tak? Tak, imraah, bukan zauj. Nabi Nuh beriman ke tak? Tak, imraah, bukan zauj. Sebab itu bila dia cerita tentang Nabi Lut guna imraah, nampak? Baik, nampak? Itu antara
maksud dia. Jadi bila Quran kata zauj, beriman, sempurna, baik, membahagiakan, boleh melahirkan anak. Imra'ah tak beriman, tak membahagiakan, ada kekurangan, ada kecacatan, tidak melahirkan anak. Itu beza dia. Walaupun terjemahannya, translationnya wife, pasangan hidup, isteri dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, apa poin kita dapat tiga perkataan ni? Ada makna. Dan makna itu bukan makna kosong, makna yang memberi kesan kepada apa yang nak disampaikan. Mesej tu baru kita faham bila kita tahu word tu. Pasal apa Quran tak guna ayat ni? Pasal apa Quran guna perkataan ni? Pasal perkataan ni mesej dia yang ni. Nampak? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, tiga perkataan itu dapat mendekatkan kita dengan Al-Quran. Dan bila kita baca, rasa lazatnya bahasa Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Macam mana? Anak Adam mati ada pencen tak? Oh ada. Idza mata ibnu Adam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kan, pencen ni apa dia? Kita dah tak buat kerja tapi gaji dapat. Monthly, bulanan jalan. Kita duduk saja ya. Ada tak? Ada. Idza mata ibnu Adam inqata'a a'maluhu illa min thalath. Sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u biha, waladun salih yad'u lah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tu, bila mati satu orang, mati tuan-tuan tak semayang, tuan-tuan tak puasa, putihlah tu maksudnya. Putih tu maksudnya tuan-tuan dah tak boleh semayang, tak boleh puasa dah. Dia kata, Pok Hang buka puasa apa dalam kubur? Kita tak tanya soalan tu. Pok Hang pergi tarawih mana dalam kubur? Dah soalan tu tak timbul dah. Pok Hang mayang raya mana? Mayang raya mana apa? Mak oi duduk dalam kubur lah. Artinya putus, inqata'a. Nanti ada juga perkataan putih dalam Quran ni. Putih ada 2-3 perkataan yang berbeza. Tapi tiga benda yang walaupun kita dah tak buat, tapi dia masih lagi datang pahala. Pasal itu yang kita kata pencen kubur atau pencen akhirat. Ini benda yang paling besar, iaitu ilmu yang kita ajak kepada orang, yang manfaat dia guna kita dapat. Walaupun kita tak mengajar lah. Cikgu-cikgu pencen tapi gaji duk dapat. Macam tu lah. Syok lah. Yang kedua apa dia? Yang kedua, waladun salih, anak dia yang doakan dia. Yang ketiga, sadaqatun jariyah, wakaf yang dia buat, orang guna, dia akan dapat. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan cerdik, tuan-tuan nak hidup senang, tuan-tuan make sure ada pencen akhirat. Salah satunya pilih, mungkin tak boleh tiga-tiga, salah satu cukup lah. Mungkin tak ada anak, kalau tak ada anak mungkin tuan-tuan boleh buat sedekah jariah. Kalau tak ada sedekah jariah, tuan mungkin ada ilmu. Salah satu. Tuhan buat tiga ni pasal apa? Pasal tak semua manusia ada tiga-tiga, tapi setiap salah satu ni mesti ada. Dia kata aku tak ada anak, mesti ada harta. Pasal itu tuan-tuan tengok cantik, ada orang Tuhan bagi harta banyak, anak kurang. Anak banyak, harta kurang. Anak pun tak ada, harta pun tak ada, ilmu ada. Jadi manusia ni Tuhan atuk pasal Tuhan nak bagi ruang setiap orang layak untuk dapat sesuatu. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.